Bismillah. Okay, kita mula dulu boleh? Sebab katanya kita ada tempoh masa sejam suku je gitu. Gitu kan. Jadi takut nanti habis lambat, nanti takut tak sempat nak sanitize. Kena sanitize kan? Kena sanitize lah tempat ni. Kena sanitize tempat ni kan? Okay, baik. Kita mula dulu Okay, baik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan perkongsian tadabbur kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. آمين يا رب العالمين. Baik, alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan, ruang serta peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertemu kembali di sini setelah lama rasanya tidak menjejakkan kaki di sini. Rasa berapa bulan? 3 ke 4 bulan dah. Jadi 4 bulan lebih kurang plus minus. Jadi first kali saya nak tanya apa khabar tuan-tuan sekalian, sihat ke? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian kehadiran kita pada hari ini, pertamanya kita mohon pada Allah SWT supaya Allah menghadirkan 1001 rahmatnya. Bukanlah kita nak minta 1001, tetapi 1001 ni adalah simbolik kepada banyak yang rahmatnya kita nak minta pada Allah. Dia samalah juga bila mana Allah SWT, sebab ada ramai orang salah faham bila mana Allah berbicara tentang sedekah dalam Al-Quran, kan ada cerita pasal 1 biji benih akan ditumbuhkan lagi 7 tangkai, setiap tangkai ada 7, betul tak? Jadi ada orang yang mula buat congak, dia kata, oh kalau kita bersedekah ni maksudnya daripada satu sedekah tu akan jadi 7 tu akan beranak lagi, setiap ada satu tu ada 7 lagi. Jadi macam itu sahaja bilangan mereka untuk menggambarkan ganjaran bagi orang yang bersedekah. Tapi hakikatnya kalau kita buka tafsir Al-Misbah sebagai contoh yang dikarang oleh Quraisy Shihab, beliau sendiri mengatakan tuan-tuan sekalian, nombor itu adalah sekadar simbolik betapa banyaknya Allah nak bagi ganjaran kepada orang-orang yang bersedekah. Tetapi maksudnya kalau 49 ataupun 700 sebagai contoh, itu adalah sekadar minimum rahmat Allah boleh berikan kepada kita, ganjaran yang Allah boleh berikan kepada kita. Barangkali lebih. Dia ibaratnya macam ni lah tuan-puan sekalian. Kalau kita beli buku masakan, resepi tu kan, yang ada orang kata 1001 rasa, betul? Tapi saya nak tanya tuan-puan sekalian, bila anda bilang resepi dekat dalam buku tu, adakah ada 1001? Tak ada kan? Barangkali kurang, barangkali lebih, kan? Dia tak ada exactly 1001 resepi, tidak ada. Tapi nak katanya 1001 itu adalah simbolik kepada banyaknya rahmat Allah. Nak kata macam tu lah. Bila saya kata kita nak mohon kepada Allah dapat 1001 rahmat ni, kita nak mohon banyak sebenarnya. Allah lebih tahu berapa banyak yang kita boleh dapat, tuan-tuan sekalian. Sebab kita minta 1001 sekalipun, hakikatnya dengan satu rahmat saja, tuan-tuan sekalian, dah luar biasa sebenarnya untuk kehidupan manusia. Dah sangat-sangat bermakna dah untuk kehidupan manusia. Bukankah Ashabul Kahf bila mana dia ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betul tak? Kan Ashabul Kahfi kita baca setiap kali hari Jumaat, kita baca cerita dia.
Kan dia minta pada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah. Dia minta pada Allah satu rahmat. Satu je rahmat Allah diminta. Tapi tuan-puan sekalian, dengan satu rahmat tu apa berlaku dekat Ashabul Kahf? Dengan satu rahmat je ni, bukan 10, bukan 11 ni, satu je. Rahmatan, satu. Lalu bila dapat satu rahmat, apakah kesannya? Nombor satu, Allah selamatkan dia daripada kejaran orang-orang yang ingin mengejarnya. Sebab dia menyatakan iman, maka raja pada waktu itu dan konco-konconya mengejar mereka tu. Yang kedua tuan-puan sekalian, dahlah dikejar, diselamatkan. Yang kedua dapat tidur 309 tahun. Kan? Dan tuan-puan sekalian, bangun-bangun kekal muda. Bangun tidur 309 tahun, kekal muda tuan-puan sekalian. Dahlah kekal muda, tak nampak tanda-tanda penemuan, tak nampak pula tanda-tanda kurus kering. Allah jaga mereka. Dan tuan-puan sekalian, lagi besar daripada itu yang saya nampak, dengan satu rahmat tuan-puan sekalian, cerita dia sampai hari kiamat orang duk baca. Betul tak betul? Kan? Satu rahmat je pun Allah bagi kat dia. Tapi sebegitu rupa yang dapat, yang diperolehi oleh Ashabul Kahfi. Sampai hari kiamat kita duk junjung dia sebagai hero. Betul tak betul? Jadi nak kata tuan-puan sekalian, hebatnya kesan satu rahmat Allah kepada kita hamba-hambanya. Maka tuan-puan sekalian, kalau Allah bagi 2, 3, agak-agak macam mana kehidupan kita? Itu gambarannya lah. Satu pun begitu rupa Allah berikan kepada Ashabul Kahf, bagaimana pula kalau Allah bagi lebih daripada satu? Maka sebab itulah tuan-puan sekalian, para ulama, khususnya ulama sufi ataupun ulama salafus salih, mereka ini sudah merasa puas bila mana memohon kepada Allah, ya Allah irhamna, ya Allah rahmati kami. Saya nak tanya tuan-puan sekalian, kalau kita tadah tangan berdoa pada Allah, tapi doa yang kita lafazkan, doa yang kita tuturkan cumalah ya Allah rahmati kami, saya nak tanya, puas tak puas doa anda? Anda rasa puas tak bila tanda tangan lepas solat yang anda cuma minta ya Allah irhamna, rahmati kami? Anda rasa puas tak? Tak boleh tak puas. Seboleh kita ni kalau boleh spesifik, boleh buat karangan panjang, kita buat karangan untuk doa kita tu. Ya Allah, saya kalau nak minta duit tu, nak minta rezeki tu, duit tu angka tu sebut betul-betul macam mana angka dia. Kalau boleh, ya Allah, lepas ni saya bangun pagi, saya buka akaun bank saya, ternyata dekat situ tertulis 4000000, macam tu. Sebolehnya macam tu kita nak minta doa pada Allah kan. Tapi tuan-puan sekalian, tahu tak kenapa ulama-ulama kita dulu dia sudah merasai puas bila mana menyebut perkataan ataupun menuturkan doa irhamna, rahmati kami? Sebab bagi dia yang faham tentang maksud rahmat, bagi dia yang lebih tahu apa yang dia perlukan adalah Allah tu. Maka kalau Allah bagi rahmat, mesti kebaikan untuk dirinya. Tuan-puan sekalian, saya nak tanya, adakah kekayaan Allah sekadar 1 juta ringgit kalau Allah nak berikan kepada manusia? Kalau Allah nak kayakan manusia, Allah boleh bagi lebih tak daripada 1 juta? Boleh tak? Maka kalau Allah bagi 1 juta, bukankah itu rahmat Allah? Kalau anda minta 1 juta, tuan-puan sekalian, exactly dengan angka 1 juta, maka tuan-puan sekalian, dengan kemampuan Allah boleh bagi lebih daripada itu, why not? Saya nak tanya tuan-puan sekalian, kehidupan kita lebih tahu ke Allah lagi tahu? Allah lagi tahu. Kita mungkin nampak aspek rahmat tu dengan Allah tak bagi kita sakit. Kita nampak aspek rahmat tu dengan kita boleh datang kelas-kelas tadabbur. Kita nampak aspek rahmat tu dengan apa lagi? Contoh, kita ada rezeki yang mencukupi. Tapi Allah punya versi, Allah lebih tahu tentang keperluan kita. Maka sebab itu ulama-ulama dahulu, dia menyebut dan dia berdoa dengan sekadar Allah rahmati kami, dia sudah cukup merasa puas. Sebab dia yakin Allah lebih tahu apa yang dia tak tahu. Allah punya ilmu lebih besar daripada apa yang dia tahu. Itu. Jadi tuan-puan sekalian, berkebetulan bila kita duk sembang pasal rahmat ni tuan-puan sekalian, kita nak masuk satu topik. Boleh kita direct macam tu So biasakan saya mukadimah untuk nak buka ice breaking, sebab lama tak jumpa kan tuan-puan sekalian. Jadi sebab kita punya tempoh tak lama, 1 jam sahaja tuan-puan sekalian perkongsian kita pada pagi ini, maka saya nak terus masuk topik. Dan saya rasa alhamdulillah Allah gerakkan hati saya untuk mulakan dengan cerita pasal rahmat. Sebab topik kita nak berbincang pada hari ini adalah ada kaitan dengan rahmat tu. Ada kaitan dengan rahmat. Kita nak sambung tadabbur kita daripada surah An-Naba, dan alhamdulillah baru ni Biru Muslimat Masjid Al-Mu'minun ada
melakukan inisiatif. Sebab kita tak boleh nak berjumpa secara fizikal, maka ada inisiatif kita lakukan secara online. Dan Alhamdulillah ada beberapa siri dapat diteruskan, dan ada sambungan lah daripada apa yang kita terhenti last secara fizikal sebelum ini. Maka seingat saya, dalam catatan saya, hari ini kita bakal menyambung ayat yang ke-31. Sebab saya masih ingat lagi di online tu last saya berbincang tentang neraka. So maksudnya bila kita dah habis bincang pasal neraka, bermaksud kita dah habis sampai ayat ke-30. Neraka kita dah habis bincang. Lalu hari ini insya-Allah kita akan menyambung topik yang lawan bagi neraka, iaitulah syurga. Iaitulah syurga. Baik. Tuan-tuan sekalian, saya nak tanya, bila kita duk cerita pasal syurga, dan berkebetulan tadi saya mulakan dengan perkataan rahmah, cerita pasal rahmah. Baik, soalan saya, ada beza tak sayang Allah dekat dunia dengan sayang Allah dekat syurga? Ada beza tak beza? Ada beza tak sayang Allah kat dunia dengan sayang Allah kat syurga? Ada beza tak? Beza. Macam mana kita nak menggambarkan bezanya Allah punya sayang versi dunia dan versi syurga? Macam mana kita nak bezakan? Sebab tuan-tuan sekalian, paling simple untuk kita nampakkan perbezaan itu, untuk dekat dunia bila Allah memberikan sayang, Allah banyak menggunakan namanya dalam sebutan Ar-Rahman. Bila Allah nak bagi sayang kat manusia kat dunia ni masa tengah hidup kat dunia ni, Allah banyak memberikan sayangnya dalam sebutan apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Tapi once enter heaven, bila Allah memberikan syurga, mengganjarkan syurga pada hamba-hamba yang terpilih, maka Allah sudah menukar perkataannya pada asal kat dunia disebut sebagai Ar-Rahman. Tapi dekat masuk dalam syurga, Allah tak sebut dah Ar-Rahman, tapi Allah sebut apa? Ar-Rahim. Sebab itulah surah Yasin, kalau ada sesiapa yang mengamalkan surah Yasin ataupun hafaz surah Yasin, maka tuan-puan sekalian perasan tak, bila Allah start sembang tentang syurga dalam surah Yasin, inna ashabal jannah al-yawma fi syughulin fakihun, betul? Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Ni cerita pasal apa ni? 3 ayat ni cerita pasal apa? Syurga lah. Inna ashabal jannah, kan cerita pasal syurga tu. Cerita pasal sesungguhnya ahli syurga pada hari ini fi syughulin fakihun, dalam keadaan sibuk dengan nikmat, dan mereka dalam keadaan sibuk bersenang lenang. Nombor 1. Allah sambung lagi, hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaki'un. Mereka dengan pasangan mereka sedang bersandar-sandar di bawah teduhan yang sangat-sangat rendang. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Dan untuk penghuni syurga, Allah sebut dekat dalam ayat itu, kalau mereka inginkan sesuatu, mereka minta je pada Allah, ma yad'un, minta je Allah bagi. Best tak best tawaran ni? Best tak? Minta je apa-apa Allah bagi. Ma yad'un, anything. Ma yad'un. Tapi ramai yang baca terjemahan ma yad'un itu, ma itu maksudnya apa, kan? Dia kata apa-apa yad'un, apa-apa yang diminta Allah akan bagi. Tapi tuan-puan sekalian, yang saya ambil satu perspektif yang menarik, ada juga ulama bahasa yang mengambil perspektif ma itu bukan maksud apa dalam konteks ayat tu. Tapi ada ulama tafsir yang mengambil perspektif ma itu maksudnya no, tidak. Betul tak? Kan ma juga bermaksud tidak, la pun tidak, ma pun tidak. Kan betul tak? Anda tahu kan, ma pun boleh menjadi maksud tidak, kan? Jadi kalaulah ada, kalau kita ambil perspektif ma itu maksudnya tidak, maka dia berlawanan dengan apa yang kita faham tadi. Tadi kita faham kalau nak sesuatu minta aje Allah akan bagi. Tetapi kalau ambil perspektif ma maksudnya tidak, maksudnya tak boleh minta. Agak-agak tuan-puan sekalian, anda nak pilih pendapat pertama ke pendapat kedua? Tapi ni cerita pasal syurga ni. Versi 1, anda boleh minta apa-apa dan Allah akan bagi semua. Tapi yang kedua, Allah kata tak boleh minta. Sudah. Kalau saya bagi pilihan ke anda nak pilih pendapat yang mana? Pertama. Semua pilih pertama. Kalau saya ambil yang kedua, sudah. Ustaz ni tak nak minta apa-apa ke dalam syurga? Tuan-puan sekalian, maksud yang kedua yang dikatakan ma itu tidak boleh minta, maksudnya apa tahu? Tadi kalau anda nak sesuatu, anda kena minta.
Tapi mana lagi best? Anda kena minta dulu baru dapat ke? Tanpa anda minta Allah bagi dah. Mana nak? Yang kedua ke yang pertama? Tadi yang pertama, anda kalau nak something, anda kena minta dulu. Main da'u, minta lah apa-apa dulu, barulah dapat something tu. Kan? Tapi mana lagi best? Sebelum anda minta, sampai dah. Anda terdetik je dalam kepala, rasa macam nak makan wagyu steak. Kan? Bagi contoh. Berasa lama tak berkena cendol dekat bawah pokok, kan? Sebab tak boleh nak PKP, kan? Musangking, astaghfirullahalazim. Kenapa sebut sekarang? Astaghfirullahalazim. Terbayang-bayang tuan-tuan sekalian. Saya tak rasa lagi musangking. Allahu akbar. Siapa nak hadiah kat saya ya? Tak sempat tuan-tuan sekalian. Baru ni sibuk, alhamdulillah. Sibuk jaga anak. Sibuk dapat anak. Anak yang kedua. Kan baru ni kan saya minta anda doakan, ingat lagi? Kan? Dan masa saya, kebetulan last kita kuliah tu, tak lama lepas tu saya balik Kelantan. Dan saya balik Kelantan tahu tak berapa bulan tuan-tuan sekalian? 17 hari bulan 3. Tahu tak PKP bila? 18 hari bulan 3. Without any sign. Tak tahu pun PKP akan diumumkan 18 hari bulan 3 tu. Saya dah booking tiket beberapa bulan sebelum, dah 17 bulan 3 tu. Anda boleh bayang tak kalau saya booking tiket lambat lagi, ataupun saya baru nak booking tiket, satu mungkin saya akan dapat tiket tapi mungkin mahal, kan? Tapi nak katanya perancangan Allah, saya sempat balik jumpa isteri saya dengan anak-anak saya. Tak saya terkandas kat sini lah, berhuhu sorang-sorang lah kat sini. Kan tuan-tuan sekalian, nak kata begitulah kuasa Allah. Okey, baik. Tu nak kata sebab sibuk jaga anak, baru ni dapat, alhamdulillah dapat. Sekarang dah masuk 3 bulan dah, nak hampir 3 bulan dah. Sebab kita tak sepanjang tak jumpa tu, masa itulah umur anak saya. Dilahir masa Ramadan baru ni. Masa bulan Ramadan. Okey, kenapa kita nak cerita apa tadi? Bukan musangking. Boleh kan? Kita nak cerita pasal apa tadi? Belum order dah dapat. Gitu. Itulah, saya tak order lagi musangking, tak dapat lagi. Macam mana? Okey, baik. Tuan-tuan sekalian, nak katanya itulah bestnya syurga dengan mayad'un itu. Tapi tengok yang cerita tadi pasal saya. Cuba anda sambung ayat selepas tu. Ayat tadi kita berhenti dengan lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Sambungan ayat tu. Salamun qaulan mir rabbir rahman ke mir rabbir rahim. Nampak tak beza? Sebab itulah kita baca bismillah, kita baca basmalah itu, Allah rangkumkan 2 sekali. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan erti kata lain, dengan nama Allah yang boleh sayang aku dekat dunia dan yang boleh sayang aku dengan special dekat syurga. Kenapa saya tak sebut dekat akhirat? Sebab tuan-tuan sekalian, dekat akhirat ada 2 side. Ada syurga, ada neraka. Dan Ar-Rahim Allah adalah terlalu special, dia hanya diperolehi untuk penghuni-penghuni syurga. Dan ini selari dengan pendapat Ibnu Abbas bila mana membahaskan mahwal farq. Apakah beza di antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Pendapat Ibnu Abbas sangat simple. Dia mengatakan Ar-Rahman itu dunia dan Ar-Rahim itu syurga. Betul tak Ar-Rahman itu dunia? Sebab tuan-tuan sekalian, sama ada kita beriman ke, tidak beriman ke, buat pahala ke, buat dosa ke, Allah still bagi sayang dekat kita. Pernah tak kita buat dosa, tiba-tiba Allah stopkan segala rahmat dekat kita? Semua sekali? Tak ada. Buat dosa pun still Allah bagi. Betul tak? Buat dosa Allah, masa tengah buat dosa tu Allah bagi oksigen lagi tak masa tu? Cuba kalau Allah hentikan oksigen dengan satu dosa kita buat, macam mana keadaan kita? Macam mana Allah lumpuhkan seketika pergerakan darah dekat dalam badan kita ni, tak bergerak langsung, stroke gitu. Betul tak? Maka tuan-puan sekalian, dalam keadaan berbuat dosa pun rahmat Allah still ada. Dalam keadaan telah berbuat dosa pun Allah still bagi sayang. Itulah hebatnya sayang Allah Subhanahu Wa Taala. The first one tu yang Ar-Rahman tu saya sebut dalam bahasa Inggerisnya adalah unconditional love. Kan? Allah punya sayang ni tanpa syarat. Dia tak perlu tunggu kita buat pahala dulu baru dapat rahmat, tak. Allah boleh bagi kepada sesiapa saja yang diingini. Okey? Tak kira dalam keadaan status apa orang itu. Baik. So bila kita cerita pasal syurga itu yang Allah sebut sayangnya dalam sebutan Ar-Rahim, maka kita nak sembah pasal syurga sekejap pagi ni. Okay? Sebab barangkali tuan-puan sekalian, saya tak pastilah. Selama ni kita duk laungkan slogan rumahku syurgaku, rumahku syurgaku, betul? Kita terperuk selama 3 bulan dekat dalam rumah.
Sudahkah anda merasai rumah anda syurga anda? Rumah kita syurga kita. Selama ni mungkin kita tak ada masa yang sangat panjang untuk kita menilai rumah kita macam mana. Selama ini kita tak tahu macam mana keadaan rumah kita, sebab sibuk keluar sana sini, ya, sibuk pergi kerja, sibuk jumpa kawan sana sini dan sebagainya, sampai terlupa untuk membangkitkan cahaya dalam rumah, sampai lupa untuk tengok kualiti apa yang sepatutnya dibangunkan dalam rumah. Maka tuan-puan sekalian, bila kita duk tengok rumah kita baru ni, adakah sudah kita nampak syurga di situ? Ataupun masih lagi kita duk merasakan masa bulan 3 bulan baru ni, ada juga orang yang merasakan macam 3 bulan tu adalah 3 bulan yang paling sengsara dalam hidupnya. Tapi ada orang yang merasakan 3 bulan itu dia dapat meningkatkan ibadah dia dengan luar biasa bersama-sama dengan family. Dia dapat tengok, alhamdulillah, buat pertama kali dia dapat tengok anak dia dapat semayang dengan dia bersama-sama 5 salat waktu. Tapi ada orang yang merasakan, tak boleh keluar, tak boleh pergi makan cendol, tak boleh makan ABC. Dia merasakan sengsara di situ. Maka tuan-puan sekalian, syurga dunia mungkin boleh didapati dekat dalam rumah tu, tapi bagaimana kita tiun ataupun corak, itulah yang menentukannya. Kalau rumah kosong bacaan Quran, itu sudah menjadi kuburan, kata hadis Nabi, kan? Kita boleh je jadikan rumah kita seperti tanah perkuburan. Caranya macam mana kata Nabi? Jangan baca Quran. Tapi kalau siapa yang baca Quran, maka rumahnya akan dihiasi dengan cahaya. Rumahnya akan dihiasi dengan cahaya. Maka kita tak nak sembang syurga kat rumah tu, kita nak sembang rumah kita nanti dekat akhirat tu, insya-Allah, yang namanya syurga, al-jannah. Baik, masuk ayat 31 surah An-Naba, Allah sudah mula cerita tentang syurga tu. Maka Allah mulakan dengan macam mana tuan-puan sekalian? Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalil muttaqina mafaza. So kalau anda baca ayat ke-31 tu, ayatnya berbunyi yang seperti mana saya bacakan tadi. Maksudnya apa? Inna, sesungguhnya, lil muttaqina, untuk orang-orang yang bertakwa, mafaza. Terjemahan anda apa benda tuan-puan sekalian? Mafaza, ma makna mafaza? Terjemahan anda? Kemenangan. Terjemahan puan tulis kemenangan. Ya, what? Tempat kemenangan. Saya jarang jumpa terjemahan yang sebut tempat kemenangan. Oh, ni tafsir Hamka. No wonder lah. Yang buka Quran terjemahan tulis apa? Terjemahan pun tulis mendapat kemenangan dalam braket syurga. Sebab terjemahan saya, kalau anda baca terjemahan Quran yang biasa, dia sebut tempat mereka beroleh apa yang mereka ingini. Saya tak pasti terjemahan saya sama tak dengan terjemahan anda. Sama tak puan yang tengah tengok terjemahan? Di surah An-Naba, tengok, sama tak? Ada tak puan? Sebab saya jarang dengar orang terjemahkan kemenangan. Sebab itu yang saya nak cerita. Jarang-jarang terjemahan yang meletak maksud kemenangan, melainkan tafsir. Tafsir memang akan sebut pasal tempat yang akan beroleh kemenangan. Maka betul sebenarnya, hakikatnya mafaza ini betul lah syurga, sebab dalam kurungan maksudnya adalah syurga lah. Tapi mafaza ini lebih tepat adalah memang betul tempat beroleh kemenangan. Sebab faza itu maksudnya menang. Tapi bila tambah mim dekat depan tu, dia jadi isim makan. Bukan makan nasi, tidak ni. Makan ni maksudnya tempat. Dia jadi isim makan. Dia jadi macam sajadah sujud, kan? Tapi tambah mim kat depan, dia jadi isim makan, jadi apa? Masjid. Salat. Tapi tambah mim kat depan, jadi apa? Musalla. La'aba, main. Tambah mim kat depan, jadi apa? Mal'ab, padang. Nampak tak? Jadi bila faza maksudnya menang, tambah mim kat depan, jadi mafaza maksudnya mana? Tempat orang-orang yang menang. Jadi kenapa Allah tak direct je sebut innalil muttaqinal jannah, sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa itu syurga? Kenapa tak Allah sebut direct je syurga tu? Kenapa Allah perlu mendatangkan sifat syurga itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang menang? Siapa ada jawapan? Siapa ada pendapat? Bukan jawapan lah, siapa ada pendapat? Kenapa tak direct je sebut syurga? Kan senang. Sebab ayat selepas tu pun cerita pasal syurga. Hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Kan direct. Kenapa
tak direct je Allah sebut perkataan jannah di situ? Kenapa Allah sebut sifat syurga itu sebagai tempat berkumpul orang menang? Ada pendapat? Dia macam biasalah tuan-tuan sekalian, sebelum ni online tak boleh nak dengar suara orang. Dia nak lepas gerang itulah. Nak dengar balik suara audience kan, dapat semangat. Cakap online tu macam cakap seorang-seorang tuan-tuan sekalian. Dapat tengok ada orang tangkap tanda like macam tu je. Itu je kita boleh tengok. Tanda love like macam tu je lah. Kan? Oh, paling tinggi pun komen kan. Baik tuan-tuan sekalian, ada pendapat. Kenapa Allah sebut syurga ni tak direct, dan sebaliknya Allah sebut dalam sebutan yang menjadi sifat syurga itu sendiri, iaitu tempat berkumpul orang-orang menang. Kenapa? Macam mana? Maksudnya tempat dunia ni kita kena uji. Lalu kalau kita berjaya tempuhi, maka syurga itulah yang akan menjadi, orang kata mana, ganjaran untuk mereka, dan berkumpullah mereka dekat situ sebab mereka berjaya hadapi ujian. Betul lah tu. Betul. Sebab hakikatnya kan saya pernah cerita kat sini kan, dunia ni Allah suruh kita tengok dengan dua pandangan. Still remember? Ingat lagi tak? Saya rasa lama dah saya kongsi pasal benda ni. Tapi dunia sewajarnya kita lihat, dan Allah suruh kita lihat dengan dua pandangan. Apakah dua pandangan itu? Dekat TV Hijrah pun saya pernah kongsi benda ni. Dua pandangan. Tapi manusia punya nafsu, dia tak tengok dua ni, dia tengok 5. Saya pernah cerita. Kan? Allah suruh tengok 2, tapi manusia dengan rakus dan dengan nafsunya dia tengok 5. 2 ni apa tuan-puan sekalian? Pertama, Allah suruh tengok dunia sebagai daru istikhlaf. Saya tuliskan untuk anda. Tak apalah, dia macam revision untuk anda tuan-puan sekalian. Ni macam mana ni? Kita kena bawa benda ni. InsyaAllah. Kejap Ni nampak ni penceramah bersemangat ni. Okey, baik. Daru istikhlaf. Dar istikhlaf. Ini nombor 1. Dalilnya apa? Dalilnya suratul Baqarah ayat 30. Okey, surah Al-Baqarah ayat 30. Yang kedua tuan-puan sekalian, Allah suruh tengok dunia sebagai daru ibtila. Ini ada kaitan dengan apa Puan Rozi sebut. Dalilnya apa? Surah 67 ayat 2. Surah apa ni? Siapa tahu? 67. Surah apa? Hin. Setiap malam kita baca. Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Itulah surah ke-67. Baik. Ini adalah dua pandangan yang Allah suruh kita tengok tentang dunia tuan-puan sekalian. Dua pandangan yang Allah suruh kita tengok tentang dunia. Apakah maksud daru istikhlaf? Daru istikhlaf bermaksud, dar ini maksudnya apa benda? Daerah ataupun kawasan. Dia macam ni lah negeri Selangor, darul apa? Kan ada dar tu, Darul Ihsan, Darul Kelantan, Darul Naim kan. Dar tu maksudnya daerah ataupun kawasan. Jadi dar itu maksudnya kawasan ataupun daerah ataupun tempat. Istikhlaf maksudnya adalah tempat untuk menggalas tanggungjawab khalifah. Dalam erti kata lain tuan-puan sekalian, kita ni Allah suruh kita tengok dunia ni bukan tempat untuk kita enjoy, tapi Allah kata dunia ni tempat kamu akan menggalas tanggungjawab khalifah yang terlalu banyak. Kamu akan menggalas tanggungjawab yang banyak. Itulah dunia. Nombor 1 Allah suruh tengok kita tengok dunia. Allah suruh kita tengok tentang dunia. Nombor 1 adalah sebagai tempat untuk kita menggalas tanggungjawab yang banyak. Nombor 2 tuan-puan sekalian, Allah kata dunia ni sewajarnya kamu tengok dengan apa? Darul ibtila. Mana darul ibtila? Dar kawasan tempat, ibtila ujian. Tempat kamu akan diuji juga dengan sebanyak-banyaknya. Tapi tuan-puan sekalian, ada tak perkataan lain yang maksudnya ujian yang anda tahu dalam bahasa Arab? Imtihan. Imtihan juga bermaksud ujian. Tapi kenapa Allah dalam Quran, khususnya kepada para anbiya, Allah tak bagi tahu para anbiya ni diuji dalam sebutan imtihan? Tapi untuk manusia biasa ada yang Allah sebut mumtahanah, orang-orang yang diuji kan, imtihan, orang-orang yang diuji. Tapi kenapa para anbiya
Dan kenapa Allah suruh tengok dunia ni pula sebagai tempat ibtila? Apa beza imtihan dengan ibtila? Imtihan dia merujuk kepada ujian yang kecil. Tapi ibtila maksudnya ujian yang besar. Sebab itulah untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, ujian Nabi Ibrahim banyak tak banyak? Apa yang anda tahu tentang ujian Nabi Ibrahim? Satu, dia ni Nabi, tapi ayahnya sendiri tak beriman. Ayahnya sendiri bertekak ataupun berdialog dengan dia nak membahaskan siapa Tuhan yang betul. Ayahnya sendiri adalah apa benda tahu? Pembuat patung, buat apa? Pengukir berhala. Anda bayangkan Nabi, ayahnya adalah pengukir berhala. Satu. Yang kedua, tuan-puan sekalian, dah kahwin tapi lambat dapat anak. Betul? Yang sangat diinginkan oleh manusia biasa lepas kahwin tu nak boleh ada anak selalu kalau boleh. Tu bahasa Kelantan tu tubik tu sikit-sikit tu. Nak ada anak selalu. Tapi Nabi Ibrahim Allah uji dapat anak lambat. Dan dah dapat anak, tuan-puan sekalian, Allah perintahkan sembelih pula. Ujian kecil ke besar ni? Lama menanti zuriat, tiba-tiba Allah perintahkan sembelih anak. Tak kira lagi kena campak dalam api. Betul tak? Sebab itulah bila Allah nak menggambarkan ujian Nabi Ibrahim, Allah tak kata ujian Nabi Ibrahim ni imtahana. Tapi Allah kata benda ujian Nabi Ibrahim ni dalam surah Al-Baqarah, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Allah bagi tahu dengan ujian yang besar-besar aku berikan kepada Ibrahim, aku muliakan Ibrahim sebab fa'atammahun. Dia sempurnakan dengan jayanya segala ujian-ujian itu. Maka bila Allah sebut kita ni hidup kat dunia ni, kena ingat dunia sebagai tempat kita akan diuji dengan ujian yang besar. Maka tuan-puan sekalian, saya nak tanya, satu, Allah kata tengok dunia sebagai tempat kita akan menggalas tanggungjawab. Yang kedua, dunia tempat sebagai ujian, kita akan terima ujian yang bukan kecil tapi besar banyak. Lalu saya nak tanya, ada lagi ke possibility kita akan jatuh cinta dengan dunia? Sila jawab. Hari ni ramai orang cinta kat dunia kan? Tapi tuan-puan sekalian, ramai tak orang suka tanggungjawab yang banyak? Saya nak tanya, anda semua suka tak ada banyak tanggungjawab? Suka ke tak suka? Suka tak kena banyak kena uji? Jadi kenapa masih cinta pada dunia ni? Patutnya, dengan kalau kita betulkan dua pandangan ini terhadap dunia, sepatutnya memang mustahil orang nak cinta kat dunia. Tapi kenapa hari ini manusia cinta kat dunia? Sebab dia beralih pandangan dia kepada 5 pandangan yang salah. Yang ni kita kena discuss lain kali sebab dia panjang. Nampak ni lagi penting. Okay? Saya bagi dalil, anda boleh study kat rumah sendiri dulu. Suratul Hadid ayat 20. Manusia sepatutnya lihat dunia dengan 2 pandangan ini. Tetapi tuan-puan sekalian, manusia ni rakus. Dia tak tengok dunia dengan 2 pandangan yang boleh menyebabkan dia takkan boleh jatuh cinta dengan dunia. Tapi dia beralih kepada apa tahu? 5 pandangan yang salah. 5 pandangan yang salah. Suratul Hadid ayat yang ke-20. Baik, kembali pada topik Suratul Naba. Maka tuan-puan sekalian, kata Puan Rozi tadi, kenapalah dikatakan syurga ni sebagai mafaza, tempat orang yang menang? Sebab kat dunia tu mereka ini adalah orang-orang yang mendapat tanggungjawab yang banyak. Dan bila ada tanggungjawab, boleh ke culas salah tanggungjawab? Tak boleh. So kena tunaikan tanggungjawab dengan baik. Dan saya nak tanya, letih tak letih orang yang ada banyak tanggungjawab ni? Letih. Kadang-kadang tak tahu bilakah penamatnya bagi tanggungjawab yang dipikul, banyak dipikul oleh dia. Maka dengan kesabaran dia menjalani tanggungjawab itu, maka Allah kata, rehat kamu dengan kematian, dihidupkan kembali, berehat kamu dekat syurga. Sebab kamu sudah menang. Kamu sudah menang. Kamu sudah menggalas tanggungjawab dengan baik. Kamu sudah menang. Termasuklah dengan ujian. Kamu dapat ujian yang bertalu-talu tanpa henti. Allah bagi ujian kepada kamu manusia. Tapi kamu bersabar. Kamu yakin dengan bantuan daripada Allah. Maka tuan-puan sekalian, bila tamat riwayat kita dekat dunia ini, maka Allah kata, disebabkan kamu menyempurnakan ujian dengan jayanya, maka tempat kamu akan berkumpul nanti adalah tempat orang-orang yang berjaya dan menang. Itu gambarannya. Okay, boleh faham So dunia ni adalah sebagai dua tempat ini. Maka logiklah Allah nak menggambarkan syurga sebagai tempat orang yang menang. Sebab berjaya menggalas tanggungjawab dengan baik, dan menang kita, berjaya kita menghadapi ujian, menyempurnakan ujian dengan baik. Boleh faham? Itu perspektif pertama.
Perspektif kedua tuan-puan sekalian, Allah pernah sebut dalam surah, Allahu Akbar, surah apa ya? Ni, yang ayat ni, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, surah Imran. Dalam Quran Allah ada sebut sari'u ilal khairat, sabiqu ilal khairat. Jadi ada perkataan Allah kata, ini fastabiqul khairat. Anda pernah dengar ayat tu kan? Awas fastabiqul khairat, berlumba-lumba, betul? Jadi Allah kata sepatutnya orang beriman kat dunia ni dia fastabiqul khairat. Tapi kita banyak terjemahkan fastabiqu tu maksudnya berlumba-lumba. Tapi asal perkataan fastabiqu maksudnya asalnya adalah sabaqa. Sabaqa ni maksudnya yang mendahului. Sebab itulah golongan-golongan yang special dalam suratul Waqi'ah Allah sebut mereka golongan mendahului ni siapa? As-sabiquna sabiqun. Perasan tak? Kan ada 3 golongan yang Allah sebut dalam suratul Waqi'ah. Ada as-sabiquna as-sabiqun, ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Betul? Kan kenapa golongan yang pertama ni special? Sebab as-sabiqun, golongan-golongan terdahulu yang hidup pada zaman Nabi, yang beriman kepada Nabi dan yang dah hidup pada zaman Nabi. Dia dapat lihat Nabi dan beriman pada zaman Nabi. Kenapa Allah muliakan sangat generasi para sahabat? Siapa tahu? Sebab kita hari ni tuan-puan sekalian menerima Islam dalam keadaan majoriti orang dah menganuti agama tu. Dan kita akan rasa bersalah kalau kita tidak menganuti agama yang majoriti. Betul tak betul? Tapi pada zaman Nabi, Nabi bawa agama baru. Boleh faham tak? Nabi bawa agama baru yang pada asalnya orang-orang jahiliah ni mereka tidak mendapat petunjuk. Lalu tiba-tiba Nabi duk declare ada agama baru yang datang daripada Tuhan. Dan Nabi ni pula layman. Nabi ni bukan siapa-siapa. Tahu tak layman? Layman ni apa nama layman? Orang biasa. Nabi bukan pemerintah, Nabi tidak ada jawatan, tapi tiba-tiba Nabi suruh minta semayang. Anda rasa macam mana? Anda rasa susah tak zaman Nabi punya versi dakwah dulu? Dalam keadaan orang dah lama tak dapat petunjuk, dah selesa dengan amalan jahiliah, seronok minum arak, tiba-tiba datang Islam, tak boleh minum arak. Anda rasa macam mana? Orang jahiliah ataupun sekalian dah seronok, dia rasa bebas berzina dengan sesiapa saja. Tiba-tiba Quran kata, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Is that easy nak ikut agama ni? Benda yang anda dah biasa buat, tiba-tiba agama tu kata, no, tak boleh buat. Senang nak ikut agama ni? Tahu tak kenapa Allah muliakan para sahabat? Sebab mereka beriman di saat orang tak percaya kepada agama ni. Kita ni dah lahir-lahir ni, IC dah tertulis dah Islam. Settle lah kita. Tak, kita ni orang kata agama apa? Agama warisan, agama tradisi. Kita tak dapat menikmati, menerima agama dengan sebetul-betulnya. Sebab tu tak pelik lah tuan-puan sekalian, kenapa hari ni mu'allaf mereka lebih menjiwai agama berbanding dengan diri kita. Sebab apa tahu? Mereka temu hidayah, mereka kenal Islam dalam semasa dalam proses pencarian. Mereka mencari agama yang betul. Maka bila mereka pilih agama tu, mereka akan pegang sampai mati. Kita ni sebab dah tradisi kan. Macam mana? Mak Islam, kita Islam lah. Ayat Islam, kita Islam. Macam tu kan kita. Sampai kita pun culas dalam bab-bab pencarian terhadap agama kita sendiri. Agama kita sendiri. Boleh faham tuan-tuan sekalian? So nak kata tadi fastabiqul khairat. Fastabiqu ni maksudnya mendahului dalam kebaikan. Terjemahan yang lebih tepat, di samping kita kata berlumba-lumba, dia boleh juga kita maksudkan kat sini adalah fastabiqul khairat, jadilah orang-orang yang mendahului dalam kebaikan. Tapi tak dapat dinafikan, fastabiqu juga boleh digunakan sebagai berlumba. Jadi bila anda berlumba, mesti ada garisan penamatnya, betul? Kan? Bila anda berlumba, mesti ada garisan penamatnya. Maka tu puan sekalian, kalau orang itu dia berlumba dengan laju, bagus dia lagi dengan pacuan yang sangat laju, dan dia memang nombor 1, maka bila dah sudah sampai garisan penamat, tak ada orang dekat depan dia, dia kat depan sekali, maka kalau dah sampai garisan penamat, dia siapa? Dia siapa? Dia lari. Tak ada orang kat depan dia, ada orang semua dekat belakang dia. Dia mendahului daripada orang lain. Dan bila dia tiba di garisan penamat, dia itu siapa? Pemenang. Garisan penamatnya adalah di syurga tu. Maka kenapa Allah sebut syurga dalam sebutan mafaza? Sebab mereka itu sedang berlumba-lumba dan cuba untuk mendahului dalam kebaikan. Maksudnya apa? Dia tak perlu tunggu orang pun nak buat kebaikan. Kenapa Allah sebut fastabiqu? Sebab ada orang
Yang nak buat kebaikan, dia tunggu, tak ada orang buat lagi kebaikan ni. Betul tak? Ataupun nak datang, contoh, ni bukan nak, contoh, ada orang nak datang ke masjid, dia tengok kawan dia pergi tak pergi. Betul. Kalau kawan dia tak pergi, tak nak api. Nampak tak? Datang kuliah baik tak baik? Baik. Ini contoh kan. Datang kuliah bagus, tapi sebab kawan tak pergi, dia pun tak nak pergi. Sebab dia perlukan orang lain buat dulu, baru dia nak buat. Betul tak betul? Contoh kan, tengok tandas kotor kan, tandas kotor dekat masjid, tandas kotor sebagai contoh. Ataupun kat rumah lah teman-teman sekalian, rumah kita ni tandas kotor, tiba-tiba teman-teman sekalian, yang si suami duk harapkan isteri duk cuci lubang jamban tu, isteri pula duk berharap pada suami untuk cuci lubang jamban tu, teman-teman sekalian, maka kalau tak ada siapa start, tak akan berlaku lah benda tu. Betul? Jadi teman-teman sekalian, fastabiqul khairat, bermaksud dekat sini adalah orang itu cuba mendahului, dia tak perlu tunggu orang. Maka di saat mereka sedang mendahului, mereka sedang berada di hadapan, maka garisan penamatnya nanti adalah syurga. Sebab itulah mereka dikonsider sebagai orang-orang yang menang. Boleh faham setakat ni? So ini hikmah kenapa Allah sebut untuk orang yang bertakwa ini, Allah tak sebut direct jannah, tapi hakikatnya maksudnya adalah jannah itu, syurga itu. Tapi saya nak bagi datangkan makna dalam diri kita semua, kenapa Allah sebut syurga itu sebagai tempat orang-orang yang menang. Okey, baik. So dekat tempat orang menang ni tuan-puan sekalian, Allah bagi tahu ada apa dekat situ. Ada hadaiqa wa a'naba. Okey, baik. Ma makna hadaiq? Hadaiq bermaksud taman-taman, bukan taman je. Kalau kata taman saja Allah sebut hadiqah, tu satu taman. Tapi bila Allah sebut hadaiq, bermaksud dalam syurga itu sendiri ada banyak sangat taman-taman bunga. Ada banyak sangat taman-taman bunga dekat situ. Bila sebut hadaiq, taman-taman, bermaksud it can be taman itu taman bunga, dan it can be itu taman itu adalah taman buah-buahan. So dia boleh jadi dua lah. So bila sebut taman, can you just imagine tuan-puan sekalian, gabungan taman bunga dan taman buah-buahan, macam mana heavennya nanti tuan-puan sekalian. Kalau kita pergi taman bunga, buah tak ada. Hari ni kan, taman rekreasi katanya taman bunga lah, taman rekreasi ni. Ada buah sekali? Tak ada. Taman buah tak ada pula bunganya. Betul? Just imagine these two gardens combine together, bergabung sekali. Di samping anda sedang menikmati sightseeing yang sangat luar biasa best, ditambah lagi pula tuan-puan sekalian anda menikmati buah yang sangat-sangat luar biasa bestnya. So Allah bagi tahu dengan menggambarkan hadaiq ini, banyak taman, ada taman bunga, taman syurga, ada taman bunga, ada taman buah di satu tempat yang sama. Anda boleh imagine tak? Allah sedang nak tease kita dua benda. Pertama, kamu akan menikmati buah. Yang kedua, kamu makan buah itu di tempat yang paling best. Anda rasa macam mana tuan-puan sekalian? Best tak anda pergi beli wagyu steak? Ini contoh. Kenapa wagyu steak jadi contoh? Sebab itu kot yang mahal sekarang ni kan. Anda beli wagyu steak, plating cantik, ada tahu plating kan, orang duk hias-hias pinggan cantik tuan-puan sekalian. Ada wagyu steak, ada semualah, complete meal lah bagi sebuah pinggan wagyu steak yang sempurna. Tiba-tiba anda makan tepi tong sampah. Macam mana? The best thing, benda yang paling sedap, the delicious food, tapi at a very dirty place, di tempat yang kotor. What did you feel? Hilang selera, betul? Kan? Okey, meskipun kenapa hari ni kan ada orang-orang bila mana dia makan kat rumah, bosan makan kat rumah, kadang-kadang dia mencari tempat lain. Dia kata, why not bang, kita pergi makan kat hotel sekali-sekala. Tak nak? Sebab change of mood, sebab dia dapatkan suasana yang berbeza. Kadang-kadang, kedai tu pun dia pilih, kedai tu nak kena bersih. Betul? Kedai tu kalau boleh, nak kena ada decoration, barulah dia akan, kedai ni cantik. Tapi just imagine, nanti kita makan buah. Makan buah tapi dekat mana? Garden, dekat taman bunga. So di samping anda menikmati santapan dekat lidah, anda juga sedang menyantap santapan pada mata anda.
2 dalam 1. Macam sebab tuan-tuan sekalian, dalam surah, ingat lagi tak saya pernah sebut, kenapa surah dalam juzul amma ni dia pendek-pendek? Kenapa ayat-ayat juzul amma ni pendek-pendek? Sebab apa? Sebab dia rumusan je. Bila anda buat karangan bab kesimpulan, anda nak tulis panjang-panjang lagi ke? Sebab bila anda baca Hadaiq wa A'naba, anda akan dapat kesimpulan. Tapi kalau anda baca surah-surah sebelum ini, anda akan dapati tuan-puan sekalian, dekat taman itu sendiri anda akan dengar ainani tajriyan. Ada cerita pasal intensnya bagaimana dengar bunyi deruan air yang mengalir dekat taman itu. Surah apa? Ar-Rahman. Anda akan dengar air yang mengalir dengan deras sekali. Yang ni anda jumpa just taman, ada taman bunga, taman buah. Tapi ada lagi tempat-tempat dalam Quran, surah-surah dalam Quran yang spesifikkan ada kedengaran bunyi air. Kalau anda compilekan semua cerita pasal dekat taman saja ni, anda akan rasa intensnya dekat dalam syurga ni. Betapa luar biasanya kenikmatan dan keindahan syurga. Ditambah dengan bunyi air. Anda perasan tak? Hotel-hotel hari ini banyak mengambil ibrah daripada Quran dan idea-idea syurga. Anda perasan? Khususnya hotel-hotel 5 star. Kenapa hotel-hotel 5 bintang yang mahal-mahal, kenapa dekat tempat reception, satu, sebelum anda masuk dekat bahagian reception, ada pintu gerbang. Anda masuk, pak, ID mana dia ambil ni? Satu, masuk pintu gerbang, betul anda akan jumpa apa tahu? Fountain. Fountain ke fountain? Fountain. Anda jumpa fountain dengan bunyi pancuran air. Betul? Anda tahu tak, semua tu exactly Allah cerita dalam Quran. Sama je idea. Sebab tu hari ni anak kita, kalau kita ajak pergi hotel, happy. Kita sendiri pergi hotel, masuk hotel 5 bintang pun kita rasa happy. Kita rasa grand, betul tak? Bila ada fountain tu rasa grand. Betul? Tahu grand maksudnya grand. Kita rasa mewah. Kita rasa luxury. So Allah sedang bagi tahu how luxury heaven is. Macam mana luxurynya heaven ni. Ada fountainnya, ada kolamnya, ada sungai yang mengalir dengan deras. Kan? Allahu Akbar. So bila Allah sebut Hadaiq wa A'naba, dan Allah kenapa bila sebut pasal buah, Allah sebut pasal anggur? Still remember tak perbahasan saya sebelum ni? Kenapa bila cerita pasal buah, antara buah yang paling banyak cerita dalam Quran, bila nak cerita pasal makanan buah ahli syurga ni, apa Allah sebut pasal anda tahu buah anggur apa? Kalau orang Kelantan raya, buah anggur ni dia tak sebut anggur. Apa dia? Buah jabik. Gitu. Pelik tak? Apa anggur jadi jabik? Gitulah. Orang Kelantan dia sebut buah anggur, dia sebut buah jabik. Apa tu baiklah. Kenapa kenapa ya tuan-tuan sekalian Allah sebut buah anggur Kenapa tak sebut musangking ya? Hadaiq wa durian musangking contoh. Kenapa Allah sebut anggur? Anda perasan tak? Kenapa dalam Quran bila nak sebut pasal buah-buah yang mewah untuk penghuni syurga, Allah pilih anggur? Kenapa? Senang petik. Senang petik je. Kalau durian tinggi nak kena tunggu jatuh. Betul juga Okey, baik. Satu lagi, anda tahu tak tuan-puan sekalian, Allah sengaja membiarkan ada keindahan-keindahan versi dunia supaya manusia akan lebih menghargai keindahan dalam syurga. Cuba anda bayangkan, dekat dunia ni tak ada langsung maksud keindahan. Manusia takkan tergoda bila Allah cerita pasal keindahan dalam syurga, betul? Termasuklah bila mana Allah cerita buah-buah dekat dunia. So kenapa Allah ambil buah yang memang manusia pernah tengok dekat dunia sebelum ni? Supaya manusia boleh digest bila Allah sebut tentang buah dalam syurga. Sebab kalau anda buka surah Al-Waqi'ah, surah Ar-Rahman, anda sendiri akan dapati tuan-tuan sekalian, bila Allah sembang pasal buah, apa beza buah dekat dunia dengan buah kat syurga? Satu, Allah kata nanti dalam syurga, buah yang kamu duk rasa dekat dunia ni ada dua rasa. Pertama, Allah perfectkan rasa macam mana rasa yang pernah kamu rasa kat dunia. Contoh, kamu pernah kenal buah anggur ni manis dan kamu rasa inilah kemanisan anggur yang paling sedap pernah anda rasa. Tapi dalam syurga nanti, versi pertama rasa buah syurga adalah
kamu akan dapat the perfect taste of that fruits. The perfect taste. Kat dunia tuan-puan sekalian, meskipun anda kata sedap itu, buah tu sedap, tapi it's still not the perfect taste. Sebab apa tahu? Sebab dia mungkin terganggu dengan kesuburan tanah. Dia mungkin terkesan dengan apa, dengan cahaya matahari yang tidak mencukupi barangkali. Maka tidak perfect. Dia still tumbuh, tetapi anda akan dapat rasa yang tak perfect. Sebab tu rasa buah anda beli kat kedai ni dah lain-lain dah, sebab pokok lain-lain, rasa beza-beza. Tapi nanti Allah akan bagi tahu kat kita how the taste of grapes should be. Kamu akan dapat kenal, kita semua akan dapat kenal macam mana sebenarnya rasa buah anggur tu. Itu rasa pertama. Itu rasa pertama. Rasa kedua macam mana? Rasa kepuasan yang tak pernah kamu nikmati sebelum ini. Itu rasa kedua bagi buah. Satu, the perfect taste. Allah perfectkan rasa bagi buah itu. Yang kedua, kepuasan yang tak pernah kamu rasa sebelum ini. Dua rasa bagi buah dalam syurga. Baik, again, tak jawab lagi soalan, kenapa anggur? Kenapa tidak buah lasak, buah betik? Bapa tak sebut buah timun Cina? Timun Cina ni buah tembikai lah. Sebab tu kalau pergi Kelantan, jangan, kalau buka oleh Kelantan, kalau nak minum tembikai kat Kelantan tu, jangan nak buat macam Kelantan sangat. Dia bagus dah ni, dia nak cuba kecek Kelantan dekat Kelantan. Dia nak minum air tembikai yang anda faham tu lah. Oh, dia kata ambo nak try kecek Kelantan ni. Dia pergi kedai ni nak order air tembikai. Oh, ambo nak air tembikai so. Oh, dia duk kedai tu kata, gapo dia tembikai? Tembikai. Oh, Kelantan tembikai tu lah. Jangan buat gitu. Dia mari temika sungguh habis. Jadi sebab tu tuan-tuan sekalian, dia tak sebut air temika ada tu. Dia kata air timun. Air timun. Air timun dapatlah air temika yang anda nak tu. Kena sebut air timun. Dia tak beri air timun macam air timun hijau tu. Tapi kalau timun hijau tu panggil apa? Timun batai. Dia tak royak timun Cina, timun batai. Timun makan tu makan nasi lemak tu timun batai orang panggil. Gitulah. Okey, kelas bahasa Kelantan. Astaghfirullahalazim. Okey, baik. Kenapa buah jabik, kenapa buah anggur disebut? Tak jawab lagi soalan saya. Kenapa tuan-puan sekalian? Sebab kat Mekah tak ada. Oh, Puan punya perspektif saya sangat suka. Betul. Sebab waktu tu orang terlalu memuliakan nakhal. Buah apa? Buah kurma. Dia sangat memuliakan nakhal dan dia sangat memuliakan rumman, delima pada waktu itu. Satunya adalah bila Allah sebut satu buah tu yang namanya buah anggur, masa tu tak ada pada zaman tu. So dia menyebut satu buah yang jarang ditemui. Dia tahu kewujudan buah tu, tapi rare. So Allah kata dekat syurga tu nanti dia rare, nanti buah rare tu kamu akan dapat makan. Tapi satu lagi apa benda tuan-tuan sekalian? Ironinya, ada lagi nak cuba? Terus saya jawab. Ironinya, kalian perasan, ingat lagi tak saya kata Allah sentiasa mendatangkan idea luxury-nya syurga ni, betapa mahalnya syurga ni. Maka tuan-puan sekalian, anda perasan tak dalam sejarah-sejarah raja-raja ataupun kerajaan-kerajaan raja-raja yang dihidang ataupun yang dilayani oleh gundik-gundik, still remember? Anda perasan tak gundik tu suap apa dekat raja tu? Anda nampak tak dia suap buah betik? Tak ada kan? Walaupun musangking mahal, tak nampak lagi gundik dia suap musangking kat mulut raja. So tuan-puan sekalian, Allah nak ajar kita, Allah nak teaser kita, nak tease kita, nak goda kita betapa luxury-nya, mewahnya syurga ni. So buah anggur ni biasanya orang panggil buah orang-orang yang have. Buah orang atasan. Kan? Sama juga dengan pemilik dua kebun. Kenapa bila Allah kata dia ni kaya raya? Sebab apa dia kaya raya? Dia ada kebun apa? Pemilik dua kebun Suratul Kahfi tu. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab. Tak. Kenapa dalam banyak-banyak buah Allah nak cerita pasal pemilik dua kebun yang kaya ni? Dia ada kebun apa Allah sebut? Dia ada kebun anggur. Anggur tu puan sekalian tahu tak kenapa kaya? Sebab bukan orang makan buah dia saja. Yes. Industri arak juga bergantung kepada penghasilan ataupun buah anggur. Sebab tu kaya orang yang ada buah anggur ni, kebun anggur ni. Dan cuba anda pergi Tesco ke mana-mana lah, Maidin ke apa, tengok buah anggur, khususnya seedless tu. Saya dah cerita dah pengalaman saya beli buah anggur dekat MBG. Anda pernah pergi MBG, kedai buah MBG?
Ini pengalaman yang saya takkan lupa lah. Astaghfirullahalazim. Itu pengalaman yang saya sendiri tak akan lupa. Saya pernah sekali, wife saya masa tu dia cuti, saja waktu tu nak datang jalan KL. Dia sajalah. Saya pernah cerita rasa kat sini. Tak pernah cerita. Ini penutup lah ni, sebab cerita pasal ni lah, pasal anggur kan. Dia datang KL. Saya pun menginap lah, ada satu tempat tu, ada satu macam orang kata apa benda, studio room dekat KL tu lah. Dia berdekatan dengan IJN. IJN ke benda? IJN lah. IJN ke? Hospital apa IJN lah, betul lah IJN. Kan ada boleh semai Jumaat dekat IJN. Masa tu hari Jumaat, kita boleh pergi semai Jumaat dekat IJN tu. So lepas habis semayang dekat solat Jumaat dekat IJN tu, tuan sekalian, saya turun. Dan dekat bahagian luang lega dekat IJN tu ada MBG. Ada MBG. Saya pun teringat lah, dekat bilik tu, dekat room tu tak ada nak kudak-kudak. Sebab kita orang family ni tak minat sangat makan macam Pringles ke potato ke, tak minat sangat. Kita prefer buah lagi, kan? So kata, why not beli anggur? Anak saya pula yang kecil tu suka anggur. Dia orang sangat suka anggur. So apa saya pun, saya nampak ada MBG. Singgahlah kedai buah. Tapi yang menariknya, MBG ni dia tak letak ni harga kat situ, kan? Lepas tu saya pergi kat bahagian peti, nampak anggur satu paket macam tu. Yang dia kata timbang. Lepas tu saya nampak dia tulis tu 100 gram berapa ringgit? RM6 macam tu lah. 100 gram RM6. Berapa ringgit lah, saya ingat macam tu lah. Saya pun dengan confident yang tuan-puan sekalian pergi ambil satu tu. Satu plastik tu yang besar tu lah, gitu yang boleh seal sekali tu kan. Plastik boleh seal tu. Bawa lah pergi. Dan ramai orang beratur masa tu, tuan-puan sekalian. So bila beratur kita tunggu giliran lah. Sebab dah beratur panjang, tuan-puan sekalian. Sebab tak tahu berapa berat. Tak tahu berapa berat waktu tu, kan? Kita confident lah ni sebab dah beratur, tuan-puan sekalian. Sampai giliran saya, dia pun timbang saya punya tu. Tahu ringgit? 91 cik? 90 berapa? 91? 91 ringgit cik. 91 ringgit. Ni berat ni cik, semua total 91 ringgit. Belakang tu ramai lagi orang. Saya pula dah beratur dah ni. Dah sampai kat situ dah. Saya pula kalau nak cancel kan, kena beratur balik. Kan kalau cancel kan malu. Siapa saya buat saya? Dengan redha dan tangan terketar-ketar, tuan sekalian. Tadi duk infak dekat masjid sembahyang Jumaat pun tak banyak tu. Tapi bayar RM91 untuk buah anggur saja. So saya balik ke bilik, tuan sekalian, saya sembang dengan isteri saya, tuan sekalian. Ini adalah gambaran syurga ya. Saya kata pastikan kita menangis setiap satu buah kita suap kat mulut kita tu. Rasai. Kalau boleh kunyah 40 kali. Kalau boleh. Nak kata macam itulah, tuan sekalian. Nak katanya buah anggur ni, idea saya, ini penutup saya. Buah anggur ni dia adalah gambaran dan simbolik kepada mewahnya. Sebab tu orang kaya-kaya buah anggur ni sentiasa digambarkan dengan buah anggur. Raja-raja gundik suap buah anggur. Dia orang have je boleh makan. Hari ni buah anggur seedless pun mahal. Betul tak? Mahal. Kalau kita rasa nak anggur, kalau rasa macam tak ada bajet sangat, kita belilah yang biji, sanggup beli biji tu. Yang biji tu pun terkekos sekali. Betul tak? Nak rasa crispy-crispynya dia tu kan. Kekos sekali. Malas sangat nak buang biji tu. Kan? Mahal tuan-tuan sekalian hari ni buah anggur. So nak katanya itulah gambaran. Tapi saya tak cerita lagi. Ada banyak lagi tafsiran yang menyebut pasal buah anggur. Khususnya bila mana antara gambaran yang telah disebutkan dalam tafsir, dikatakan boleh digambarkan juga anggur tu nanti dia taklah tinggi, dia ni mudah dicapai. Satu lagi, ada satu perspektif lah, dia kata anggur ni bukan pokok. Anda tahu tak anggur ni macam mana? Dia adalah satu pohon yang bukannya tumbuh dengan pokok macam tu. Dia menjala. Jadi bila menjala, dia mesti ada benda yang dia akan berpaut. So ada ulama tafsir, dia mengambil biasanya tempat berpaut bagi benda ni adalah pagar. Jadi ibaratnya tuan-puan sekalian, boleh tak anda imagine nanti pagar syurga nanti, dia punya pagar tu adalah pagar anggur. Anda boleh imagine? So biasa kalau pagar sebelum ni kan anda fikir nak panjat kan, ataupun anda nampak ada halangan. Tapi sekarang ni anda boleh pergi kat pagar tu, anda itu ya. Tuan-puan sekalian, kalau anda buka fatwa mufti wilayah sebagai contoh, ada dua benda yang dibenarkan untuk muhtamal. Ada dua benda yang dibenarkan untuk muhtamal. Muhtamal ni benda andaian. Yang dibenarkan untuk berfantasi dan berandaian. Yang paling tidak ada khilaf ulama ataupun sekalian, anda dibenarkan untuk berkhayal tentang nikmat-nikmat dan keindahan syurga. Tafaddal. Sebab
dengan apa yang anda fantasikan itu tuan-puan sekalian, dalam syurga is beyond than that. So kalau anda punya ilmu hari ni tengah mencari keindahan macam mana level-level syurga ni, anda terailah menggambarkan keindahannya, maka tuan-puan sekalian, dalam syurga tu nanti lagi lebih daripada tu. Anda bayang nanti saya nak rumah saya diperbuat daripada buah, kan? Saya nak saya punya pintu nanti buah pisang, saya punya dinding tepi kiri kanan buah durian musangking, atas tu pula buah apple. Anda boleh bayang. Tapi dalam syurga is more than that. Anda dibenarkan berfantasi untuk syurga, teman sekalian. Termasuklah anda berfantasi pagar syurga nanti dipenuhi buah-buah anggur yang RM91 tadi. Sebab buah ni hijau, teman sekalian, tapi sedap, memang sedap, teman sekalian. Anda dapat rasai kerangupan dia. Anda makan tu, kalau saya duduk sini, orang belakang boleh dengar saya duduk kunyah buah anggur yang rangup tu. Itu gambaran. Lapar ke tuan sekalian? Depan ni duk cari buah anggur MBG RM1 pula pakai depan ni, insya-Allah. Okey, tuan sekalian, cukup sekadar tu. Soal lepas ni akan ada sanita, ada soalan. Ada soalan online. Oh, alhamdulillah, kita ada 2 audiens. Satu yang nampak, satu lagi gaib. Okey. Apa hukum mengajak orang dalam dunia hiburan seperti karaoke, main game, lain-lain hiburan, tapi hiburan itu tak ada dosa. Cuma orang yang diajak itu sampai lupa kewajipan, sampai tak solat. Adakah orang yang mengajak itu menanggung juga dosa yang tidak solat tu, atau yang diajak sahaja tanggung dosa? Okey, soalan yang menarik. Adakah kita akan terpalit dengan dosa orang lain? Contohnya dalam situasi tadi, dia ajak orang contoh main game. Sampai bila ajak orang tu main game, kita ni tak lupa solat, kita semayang-semayang. Tapi orang yang dia ajak tadi tu, dia pula jadi terlebih pula, over. Main game je. Sampai solat pun tak buat, dia meninggalkan kewajipan yang lain. So soalannya, adakah kita terpalit? Kita akan terpalit kalau kita tidak ajak sama untuk orang itu bebaskan diri daripada kelalaian. Sebab siapakah orang rugi? Kata Allah dalam suratul Asri. Suratul Asri Allah kata, orang tu tak akan dapat bebaskan diri daripada kerugian kalau dia sekadar amanu. Dia tak. Kalau dia beriman saja, tak cukup untuk menyelamatkan dia daripada dia rugi. Tapi Allah kata, syarat kedua dia kena wa'amilus salihat. Dia kena mengerjakan amal saleh. Tapi mengerjakan amal saleh dan beriman belum cukup lagi nak bebaskan daripada rugi, sebab ada 4 syarat kata suratul Asri. 1, kena beriman. 2, kena beramal saleh. Tapi apakah syarat ketiga untuk nak elakkan daripada rugi? Watawasau bil haqq. Kena berpesan-pesan kepada kebenaran, dengan kebenaran. Maksudnya tuan-puan sekalian, kalau tadi dia dah salah ajak orang lara sama-sama dengan dia. Dia duk tunjuk langit dekat disko, tahu tunjuk langit? Duk tunjuk langit dekat disko, tuan-puan sekalian. Dia pun ajak kawan dia tunjuk langit dekat disko. Sama. Anda faham tak tunjuk langit tu apa? Ada yang tanya, tunjuk langit apa benda tu? Macam syahadah je. Bukan syahadah, tuan-puan sekalian. Menarilah. Menari tunjuk langit dekat disko, tuan-puan sekalian, menari dah. Jadi tuan-puan sekalian, dia ajak orang tu, tapi tiba dia masuk time solat tu, dia semayang. Bagus pula orang tu. Tadi tunjuk langit, sekarang tunjuk langit yang betul, kan? Syahadah dah pula sekarang ni. Tuan-tuan sekalian, dia bagus dia semayang, tetapi dia akan still dikira sebagai orang yang rugi. Termasuklah dia akan terpalit dengan dosa orang itu, sebab dia punca orang itu lalai. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, Allah kata dekat dunia ni, orang yang berjaya siapa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihah wa qala innani minal muslimin. Allah kata, siapakah orang berjaya? Orang yang berjaya adalah orang-orang yang ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, yang mengajak orang kepada Allah. Itulah orang yang berjaya. Bermaksud orang yang mengajak orang bukan kepada Allah, dia ada kebarangkalian bukanlah satu ajakan yang akan memberikan dia kejayaan. Bahkan mungkin ada kemungkinan dia akan mendapat kerugian. Termasuklah tadi mengajak orang kepada perkara yang lara sampai kita tak boleh nak kawal dia punya kelalaian itu. Maka kalau kita nak selamat tuan-puan sekalian, tak apa, tak ada masalah nak main FIFA. Kan anak-anak muda sekarang ni, FIFA ni zikir harian. Kalau kita zikir harian, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Anak-anak kita ini tuan-puan sekalian FIFA. Ataupun sekarang ni game apa, PUBG. PUBG pula, PUBG. PUBG sekarang ni, kalau siapa, kalau phone tu anak muda tak ada apps PUBG, kira ketinggalan zaman sekarang. Dia bukan PIBG ya, tuan sekalian. PIBG lain, ni PUBG, PUBG kan. Semualah dulu masa mak ayah dulu dengar game ni mula hangat tuan sekalian, punya dah ingat PIBG. Benda PIBG dia orang duk main. So ini pun kena kawal selian anak kita, cucu kita tuan sekalian.
cucu kita, cucu kita. Saya tak ada cucu lagi. Anak-anak kita. Tuan sekalian boleh So tuan sekalian, bagi saya dia kena pergi kepada step-step yang suratul Asri sebutkan, iaitu kalau kita dah ajak orang tu buat salah, terjebak dalam benda-benda yang lalai dan lara, kita juga bertanggungjawab untuk mengawal dia daripada dia terus lalai. Maka kita kena ajaklah. Kalau kita semayang, kita kena ajak dia semayang. Tak? Kalau kita dah berhenti, dah lama sangat dah lara ni, kita kena ajak dia berhenti sama. So kalau kata lepas ni dia pilih sendiri untuk terus lara ataupun sekalian, maka dah tak ada kaitan dengan kita. Sebab kita dah peringatkan dah, main ni kena ada had, sekadar untuk kita mengeratkan ukhuwah sama kita je, kan? Main bola sebagai sama-sama kan, player 1, player 2, sekadar mengeratkan ukhuwah semata-mata, tak ada masalah. Tapi jangan sampai mengabaikan tanggungjawab keagamaan. Dan kalau kita kawan kita tengah lalai, kita kena ajak dia keluar sama. Okey, boleh? Jelas semua sekalian? Jadi cukup sekadar tu. Cerita pasal syurga ni panjang. Lepas ni kita nak sembang pasal wanita-wanita dekat dalam syurga. Okey, nanti kita akan sambung nanti insya-Allah. 2 ayat pada hari ini cukup memberi gambaran yang sangat indah, dan mudah-mudahan kita sama-sama doa pada Allah, kitalah orang yang menang tersebut, dan kitalah orang-orang yang akan berkumpul di tempat orang-orang yang menang, dan kita jugalah yang akan menikmati, dan kita sendiri akan menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri macam mana taman yang kita andai-andaikan dan kita fantasikan dekat dunia itu. Pastinya kalau kita sedang berandaian ataupun kita sedang berfantasi sekian-sekian gambaran tentang taman-taman syurga, maka pastinya keindahan itu akan pasti lebih dahsyat dengan realiti yang sebenar dekat syurga itu nanti insya-Allah. Wallahu taala alam. Terima kasih tuan-puan sekalian. Wallahi tuan-puan sekalian, saya sangat rindu kepada semua tempat-tempat saya berkuliah. Saya sendiri macam datang sini dia macam nostalgia balik, kan? Walaupun 3 bulan kan, 3-4 bulan pun cukup nostalgia. Jadi tuan-puan sekalian, mudah-mudahan kita mohon pada Allah juga supaya Allah angkat pandemik ni di seluruh dunia, dan kita kembali seperti biasa, dan kita dapat menambahkan kesyukuran bila Allah angkat pandemik ni. Okay? Sepatutnya bila beransur pulih ni, kita kena bertambah syukur pada Allah ya. Bukan dah cukup bergembira. Sebab saya duduk Port Dickson, mak ayah saya dekat Port Dickson sekarang ni kan. Anda tahu tak, Port Dickson sekarang ni jam crank. Tahu jam crank? Jam teruk. Tahu sebab apa? Orang lepas geram, orang tengah lepas geram, macam baru keluar daripada penjara. Allahu Akbar. So doa lah tuan-puan sekalian, sesama yang kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah angkat pandemik ni, dan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur kerana Allah memberikan nikmat untuk diangkatkan pandemik itu. Wallahu taala alam. Terima kasih sekali lagi. Aku qauli hadza